Buletin Didik 3 Disember bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof mendahului istiadat angkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara siang tadi. Ia disusuli 25 Menteri Kabinet. Mereka turut menandatangani dokumen rasmi pelantikan dengan disaksikan Ketua Hakim Negara Tan Sri Tengku Maimun Tuan Mat dan Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang selesai mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 24 November lalu turut hadir menyaksikan istiadat berkenaan. Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO dan Datuk Seri Fadilah Naib Presiden Kanan Parti Persaka Bumiputra Bersatu Sarawak dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Masing-masing turut memegang jawatan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah serta Kementerian Perladangan dan Komoditi. Turut diumumkan dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan ialah Fadlina Sidik sebagai Menteri Pendidikan dan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pendidikan Tinggi, Chang Lih Kang, Menteri Sains dan Teknologi, Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi Digital, Datuk Seri Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Hanayoh selaku Menteri Belia dan Sukan. Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan dijadual menghadiri mesyuarat khas Isnin ini di Putrajaya. Ia bagi penetapan peraturan-peraturan baharu dalam pentadbiran sebelum memulakan tugas secara rasmi di kementerian masing-masing. Menteri Pengangkutan. Segmen Wartawan Cilik kali ini bersama TV PSS Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ahmad Terengganu. Mereka menyediakan laporan mengenai pameran alam haiwan 2022 yang berlangsung di Muzium Negeri Terengganu sehingga 31 Disember ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Surina Farisha dan saya Iza Atira, wartawan Setamat TV TVPSS SMK Sultan Ahmad, Kuala Terengganu, Terengganu. Sekarang kami berdua berada di Muzium Negeri Terengganu yang terletak di Kampung Losong, Kuala Terengganu. Menariknya, pada kali ini kami berdua berkesempatan untuk melawat pameran alam haiwan yang bertemakan eksplorasi biodiversiti alam haiwan. Ingin tahu apa yang menarik di sini? Jom sama-sama ikuti kami. Pameran alam haiwan yang bermula daripada 20 September hingga 31 Disember 2022 ini sangat mendapat sambutan daripada pelbagai lapisan masyarakat setempat dan juga luar. Menurut pengarah muzium, Tuan Haji Azmi bin Ngah, pameran alam haiwan kali ini agak unik. Jadi kita bukan kali pertama, dah berapa kali kita adakan pameran alam haiwan ni, tapi yang kali ini lebih, kata orang lebih unik lagi. Sebabnya kali ini kita gabung semua. Haiwan darat ada, haiwan dalam air ada, dan tambah menarik lagi kita ada juga haiwan purba yang terdatangkan khas itu dengan dinosaur ni. Berapa jenis dinosaur, dan juga tambah menarik lagi kita ada dinosaur ni kita buat dengan suaranya, dengan ada gerakannya ada. Lagi kita pun ada juga untuk orang pelajar ni nak rasa keseronok alam purba ni, kita ada dino ride untuk naik dinosaur macam mana, dan kita ada VR macam mana cara dia nak alami suasana zaman purba dahulu. Tujuan utama kita, matlamat utama kita adalah untuk mendidik masyarakat. Untuk mendidik masyarakat maksudnya dia datang ke sini, dia tengok binatang kita tu, dia pun tengok ni dah habis kukus, yang ni dah ada, ni tak ada lagi apa. So timbul kesedaran untuk mencintai haiwan-haiwan yang ada, haiwan-haiwan ciptaan Allah SWT ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ni saya berada di Muzium Losong Negeri Terengganu bersama dengan dua orang wartawan cilik yang berbakat insya-Allah untuk memberi promosi kepada sahabat-sahabat kita yang ada di luar daripada muzium ni supaya ambil kesempatan datang ke Muzium Losong untuk mengetahui kepelbagaian haiwan yang ada di persekitaran negeri dan negara akan berakhir pada 31 Disember. You are welcome. Mari gama. Tengok binatang-binatang yang mungkin tak pernah kita tengok sebelum ni kan
Universiti Teknologi Mara Sri Iskandar menjadi kampus pertama UiTM yang menyediakan perkhidmatan skuter buat warganya. Ia merupakan salah satu inisiatif di bawah program kampus cawangan hijau yang bertujuan melestarikan institusi tersebut ke arah bebas pencemaran. Menurut penyelaras Jawatankuasa Kampus Hijau UiTM Cawangan Perak, Profesor Madya Dr. Nur Azfahani Ahmad, program yang dikenali sebagai Scooter Sharing System itu bertujuan untuk memudahkan pelajar bergerak dalam kawasan kampus. Sebanyak 100 buah skuter ditempatkan di 13 stesen yang telah ditetapkan yang menjadi lokasi tumpuan pelajar. Dia mengamalkan konsep di mana kita park and ride dan pay secara QR code, di mana apabila pelajar berminat untuk menggunakan e-skuter ini, mereka boleh dapatkan daripada mana-mana 13 stesen e-skuter melalui cara penyewaan lah. Jadi 1 minit kira-kira 50 sen dicargekan untuk setiap pengguna e-skuter. Sementara itu, menurut Rektor UiTM Cawangan Perak, Profesor Madya Dr. Nur Hisham Ibrahim, program tersebut adalah kerjasama dengan Urbanize Malaysia, agensi di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Ada lantikan kita panggil sebagai rangers daripada kalangan pelajar sendiri untuk memantau penggunaan e-skuter ini bagi untuk memastikan ianya tidak di-vandalize lah. Skuter ni kita ada GPS sistem, kita boleh track, buat tracking sistem kat mana dia berada dan juga kita akan dapat trip lah perjalanan yang dilakukan oleh pelajar setiap hari. So data-data ni macam di USM, kita akan tahulah setiap bulan data tu kita akan kumpul dan kita akan analisis supaya kita nampak contribute kepada alam sekitar ni lah untuk pengurangan karbon dioksida. Selain UiTM Sri Iskandar, skuter ini juga telah diguna pakai di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang dan Universiti Sains Islam Malaysia di Nilai Negeri Sembilan. Mata antara organ badan yang sangat berharga yang perlu dijaga setiap masa. Kehilangan penglihatan disebabkan penyakit-penyakit mata, antaranya katarak, boleh dicegah dengan mudah, namun ia masih menjadi punca utama kebutaan di Malaysia. Segmen Kerjaya Pilihan minggu ini menyelami profesion pakar mata. Hilangnya satu nikmat dunia apabila pandangan mata yang dulunya terang kini seakan-akan berkabus. Lebih menimbulkan ketidakselesaan apabila ia turut memberi kesan kepada kehidupan seharian. Penyakit selaput mata atau sebutan saintifiknya katarak adalah satu masalah kesihatan mata utama yang sering menyerang pesakit tanpa mengira usia. Bukan senang untuk buat operation katarak sebab kita buat dengan mikroskop. So dan kita buat sekarang dengan mesin. So tangan kanan kiri, kaki kanan kiri semua bergerak. Jadi untuk dapatkan skill kemahiran tu sebenarnya adalah satu milestone yang agak sukar sebenarnya pada awalnya, tapi bila kita dah dapat insya-Allah okey, dan yang itulah skill itulah yang kita nak turunkan pada adik-adik. Dr. Nazrah Muhammad Ramli antara pakar mata yang berpengalaman selama 7 tahun dalam bidang ini. Dia kini berkhidmat di Klinik Mata Hospital Islam Az-Zahrah, Bandar Baru Bangi. Anak keempat daripada 6 beradik ini berminat mendalami bidang oftalmologi dengan bimbingan pensyarahnya ketika menuntut di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Antara kejayaan pertama yang tidak dapat dilupakan, diberi kepercayaan untuk mengendalikan pembedahan, seterusnya berjaya memulihkan penglihatan pesakit. Semuanya hanya dalam masa 2 bulan selepas ditempatkan di sebuah hospital di Sarawak. Cabaran yang kebanyakannya ialah pesakit kalau pesakit yang bila kita jumpa komplikasi tu dah tahap yang teruk. Contoh paling common sekali diabetes lah. Biasa kita akan screening pesakit diabetes, dan pesakit diabetes bukan senang untuk kita bagi tahu yang okey satu hari akan dapat komplikasi macam ni, sebab dia adalah satu komplikasi yang silent, yang senyap. Pesakit takkan sedar, dia tak rasa sakit. Jadi bila dah tahap yang teruk, tiba-tiba tak nampak.
Itu antara cabaran yang untuk kita memberi kesedaran kepada pesakit tentang koagulasi ini. Bergantung kepada tahap keseriusan pesakit, tidak semua mempunyai peluang yang tinggi untuk melihat kembali secara normal. Justru kerjayanya memerlukan tahap empati dan keprihatinan yang tinggi. Namun kemajuan teknologi membolehkan pembedahan mata berkembang menjadi prosedur mudah dengan risiko yang sangat minimum. Mata ni kecil, organ yang sangat kecil, dua mata, tapi dia sebenarnya ialah macam kita panggil window to the world. Okay, alright. Kalau ada penyakit mata dan boleh yang menyebabkan buta dan pesakit tak nampak. Jadi sebab tu kita bila ada banyak doktor mata kan boleh tolong untuk mengurangkan kadar kebutaan di Malaysia, di dalam dunia ni, okey. Dan banyak sebenarnya penyakit mata yang dia berkait dengan penyakit lain. Jadi yang ini lagi sangat penting sebab bila kita yang detect dan kita boleh bekerjasama dengan doktor yang lain untuk sama-sama, satu, mengelakkan komplikasi serius dekat mata, dua, untuk mengelakkan komplikasi serius dalam penyakit di badan juga. Dr. Nazrah turut menasihatkan orang ramai untuk menjalani pemeriksaan mata secara berkala bagi mengurangkan tahap keseriusan penyakit mata. Saban tahun terpaksa menanggung kemusnahan harta benda akibat bencana banjir mendorong seorang warga emas di Kemaman, Terengganu membina rumah terapung. Abdul Bakar Cik Ahmad, 67 tahun, menggunakan 69 tong air sebagai persediaan berdepan monsun timur laut. Ia dibina hasil pengalaman mendirikan reban ayam terapung 4 tahun lalu untuk menyelamatkan 100 ekor ayam peliharaannya setiap kali banjir. Rumah terapung yang mempunyai 5 bilik ini siap sepenuhnya pada pertengahan September lalu dengan nilai keseluruhan kos RM50,000. Abdul Bakar yang juga seorang tukang kayu berkata, dia mendapat idea itu setelah melihat kejayaan menyelamatkan kesemua ayam denaknya dalam sebuah sangkar terapung setiap kali banjir melanda. Rumah rakit diikat pada 2 batang besi yang diletakkan di kiri dan kanan rumah bagi mengelakkannya hanyut. Mula saya fikir, baru boleh buat pray. Betul tak? Sudah buat pray ni, kita pun buat latar, pasal latar. Siap pasal latar apa ni, anak menatu balik, dia susu papa, kita buat. Sudah buat pray, barulah buat rumah, buat bangunan rumah. Harapannya agar rumah terapung ini dapat dijadikan contoh dalam membina penempatan mangsa yang sering terjejas setiap kali bencana banjir. Bertemu kembali. Penantian 11 tahun untuk filem Spilled Gravy ke mana tumpahnya kuah memasuki pawagam nyata berbaloi. Karya arahan Datuk Zahim Al-Bakri Ikmal itu dinobatkan filem terbaik pada Festival Filem Malaysia FFM ke-32. Filem yang pernah ditolak Lembaga Penapisan Filem LPF itu turut memenangi 6 kategori lain dalam festival yang diadakan di Encore Theatre Melaka malam semalam. 6 kategori tersebut ialah pengarah harapan, rekaan busana terbaik, penataan seni terbaik, penyunting terbaik, lakon layar terbaik dan pelakon pembantu wanita terbaik. Anugerah berprestij itu disampaikan Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam. Selain Datuk Zahim, filem berkenaan turut dibintangi Datuk Rahim Razali, Naam Murad, Bernice Choli, Sean Ghazi dan Juliana Ibrahim. Penghargaan ini bagi saya amat penting bagi saya lah. First of all, saya tak sangka, and then also yang penting bagi saya semangat saya dah lost, saya dah hilang semangat. I lost everything. Saya tak buat filem semenjak 10 tahun. Saya nak berfikir pasal nak buat filem, nak berkarya pun susah. So malam ni saya rasa macam ada bernafas lagi lah. Turut mendominasi FFM 32, filem Small Town Heroes yang membawa pulang 7 anugerah. Sutradaranya Ryan Lee En Keong dinobat pengarah terbaik, manakala Pua Chandler diumum pelakon kanak-kanak terbaik dan Leila Sania pelakon wanita harapan. 4 kategori lain dimenangi filem itu ialah poster terbaik, skor muzik asal terbaik, sinematografi terbaik dan cerita asal terbaik. Sementara itu, filem Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan, arahan Syamsul Yusof membawa pulang 4 trofi termasuk anugerah khas filem box office dan anugerah khas juri.
Pelakon utamanya Datuk Adi Putra memenangi trofi pelakon lelaki terbaik, manakala gandingannya Beto Kushairi diumum pelakon pembantu lelaki terbaik. FFM 32 turut mengiktiraf seniman legenda Mat Sentol dan Datuk Sarimah Ahmad sebagai penerima anugerah seniman dan seniwati sepanjang zaman. Ketua dan rapper kumpulan BTS Kim Namjoon atau lebih dikenali sebagai RM melancarkan album solo pertamanya berjudul Indigo. Ini adalah projek muzik solo pertama RM dalam tempoh kira-kira 4 tahun. Turut dilancarkan serentak ialah single pertama Wildflower menampilkan kolaborasi dengan penyanyi rock Eugene. Indigo memuatkan 10 buah lagu yang membawa pandangan jujur, perjuangan dan mesej dari pengalaman RM sebagai anak seni. RM terlibat secara aktif dalam penghasilan album ini daripada menggubah dan menerbitkan lagu serta menulis lirik sehinggalah rekaan konsep dan arah tuju video muzik. Sementara itu, senarai 100 album terbaik tahun ini telah pun dikeluarkan majalah muzik dan budaya pop terkenal Rolling Stone. Mereka menyifatkan kembalinya Beyonce dengan album Renaissance sebagai momen terpenting tahun ini, membolehkannya mengungguli senarai. Pujian universal terhadap hasil karya Queen Bey yang selari dengan lagu hit nombor 1 adalah pencapaian pertamanya dalam tempoh lebih sedekad. Antara lain yang menduduki senarai 10 terbaik ialah Taylor Swift, Harry Styles dan J-Hope. Swift sememangnya bertuah kerana meskipun baru dilancarkan, album Midnight yang juga ketiga terbaik dikatakan memiliki bunyi terbaik dari awal hingga akhir. Kelima terbaik, Harry's House. Berbeza dengan muzik terdahulu Styles, ia disifatkan permulaan baharu yang sengaja dicipta semula sebagai acuan blockbuster pop moden. Di tempat ke-9, Jack in the Box. Penyanyi rap BTS ini dikatakan meletak penanda aras yang tinggi. Malah peminat dijangka sukar kecewa dengan karya J-Hope di masa hadapan. Paparan perhiasan perayaan penuh warna dan kemeriahan di Saks Fifth Avenue, New York mengakhiri buletin didik. Saya Midi Saleh, salam hormat dan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.